Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sa'la imma jinnah umma ja'la wa ham tajahul hizazali ijazali sa'lah Rabbi salli sajali wa yasli bin amin wa tumudata milisali yaqalu qaling akmabak. Sidang penonton rahmati Allah pada hari dan akhirat sekian. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam hari dari sekelilingnya untuk Allah melihatkan tanda-tanda kebesarannya dan bahawasanya Dia itu Maha mendengar dan Maha melihat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedang penonton rahmati Allah SWT ini, kata-katanya ilmu kita kepada Allah SWT mudah-mudahan jangan mengisahkan dan bertahankan dunia di segi kata atau berceramah konti live ini di TV Muhammad sekian ni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersama saya Ustaz Muhammad Fadillah sebagai pengurus ceramah motivasi TV Muhammad. Terancangan ke tazkirah kitab Muhammad Live tadi yang dibawakan khas untuk anda oleh Salcom. Tawarkan internet 1 GB atau luas skala ini atau menonton dia dapatkan percuma filem video ini kepada 3 GB selama RM3 serahi atau RM10 atau seminggu atau RM30 yang sebulan yang akan di seluruh keluarga yang akan di penonton di Icon dan YouTube atau di Netflix dan iFreeze semata-mata yang akan di seluruh atau penonton dilihatkanlah percuma internet dengan TV atau Samsung dalam 4K atau dan semata-mata yang di Ultra HD. Silarai www.socom.com untuk kelanjut tabakannya di Socom Max ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jadi beriklanan ni tontonan ini di studio di Surau Komputer Baru diadakan ini lokasi kala dan sebaik-baiknya. Sekiranya Allah melihat bahawasanya Maha melihat dan mendengar Maha, atau sekali iaitu hadirat atau sidangan bersiar langsung di TV Muhammad dalam 4K UHD, sidang bersiar langsung di YouTube atau pada siar langsung di Instagram Go Live TV_Muhammadul_HD. Silakan komen ini langsung dari Instagram. Silakan di soal jawab atau sabohon kalau sedih hingga tadi pada soal jawab atau di Instagram Go Live TV_Muhammadul_HD. Seorang lagi penonton yang akan disekian, mari kita belajar ilmu kita kepada Allah SWT yang akan yang bergaya atas seluruh dunia. Saya berminat atau di Ustaz Mafillah atau seorang yang sekeliling kepada ilmu kepada Allah SWT yang ilmu kita berjuangan demi ihsan. Kalau kata ada air tabur ini kepada yang tabur ni dalam masa ni kelaparan, ajarkanlah yang akan di seluruh kulinan atau sekili atau kelulih kepada ilmu berjualan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita buku yang terbaru bertajuk Asas Kefahaman Islam diterbitan Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS atau Seolah Bumi. Kalau buku yang terbaru ini guys, belajar ilmu kita kepada Allah SWT yang mudah-mudahan yang akan di seorang kepada pahlawan ilmu kita kepada Allah SWT dalam berusaha kalau ilmu kita yang berjuangan di akhir dan akhiratnya akan di sekelilingnya. Mudah-mudahan yang akan di seorang pensuali atau mana yang akan di seorang perlawanan atau teguh dan menang kita. InsyaAllah dah berusaha kalah wabak ini kepada berusaha kalah pandemik COVID-19 ini.
Um, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita buku baru yang bertajuk ini atau pada malam ini bertajuk ini kita berkaitan pengertian haram. Sedang penonton rahmati Allah SWT ini pengertian haram ini di minggu lepas kalau tidak diharam. Barangan ini atau daging kepada tersebut kita najis kepada ilmu kepada Allah SWT, ia akan seorang berdosa ilmu kita kepada Allah SWT yang akan mengisahkanlah sampai kala ramai orang yang akan tidak kecuali kepada aman keraman soleh. Kita belajar di ilmu kita penonton di TV Muhammad Studio di saluran Astro 150, saluran Angel 150, saluran MyView 150. Anda juga boleh penonton di stream di Case of On Demand. Baik, belajar seterusnya lagi kefahami dalam bahasa Melayu. Kita bertajuk ini kepada pengertian haram. Baik, belajar di ilmu berbacaan kata-kata ceritanya. Haram juga berasal daripada perkataan Arab yang secara umumnya membawa maksud tidak dibenarkan atau dilarang. Di dalam Islam, makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk orang Islam memakannya. Makanan tersebut ialah seperti daging babi, makanan terbitan atau campuran daripada alkohol atau arak daging binatang yang mati, bagai daging binatang sembelihan yang menyebut selain dari nama Allah seperti darah, dadah dan lain-lain lagi. Jika seseorang Islam sengaja menggunakan barangan yang diharamkan itu, maka ia adalah berdosa di sisi Allah. Seperti firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 123 yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah mengharapkan kepada kamu memakan bangkai darah daging babi dan sembelihan yang disebut selain dari nama Allah. Surah Al-Baqarah ayat 103 yang penonton rahmati Allah sekalian. Makanan yang menghifurkanlah yang akan diceritakanlah memakan tapi dimenangkan atau dagingnya babi atau alkohol, minum arak yang daging seperti kambing sapi, arak yang akan orang berdahaga demi Allah SWT yang akan mengisahkanlah telah mengajarkanlah ilmu kita kepada kemajuan ilmu kita yang dilarangi masyarakat yang atau didemi secara umumnya. Alkohol yang berkata menyebutkanlah kita seorang kecuali kepada amal kemaana soleh dan amal tanggungjawab. Sengaja seorang berdosa diharapkan di daging atau babi atau ilmu kita alkohol. Daripada campuran ini, daging kepada dada, pandangan ilmu kita kepada Allah SWT telah diceritakan lagi seperti kerana ini telah mengharapkan kamu bernama sembelihan atau demi Allah SWT yang akan barangan yang akan daripada campuran terbitan makanan yang atau sebelum ini atau daging atau babi, sehingga kamu kebaikanlah kepada Allah SWT yang akan mengisahkanlah dia sebaik mungkin atau tetapi sebabnya Islam sengaja ini alkohol 19 ni. Tuan-tuan, ilmu kita kemakanan babi bukan Islam makan babi ini. Islam kita kepada Allah SWT yang akan disengaja pada siapa ini ibadah korban kepada Allah SWT seperti mana ilmu kita aiwan sembelihan tersebut nama kita kepada Allah SWT. Baik, pada seterusnya ini kepada belajar ilmu kita penonton setia ini, silakan kepada komen di Instagram ko live ini, silakan di like button share
atau subscribe atau dalam YouTube. Klik pada follow di dalam Instagram atau suka di melahirkan ini atau di love atau menghantaran yang terbaik. Ada najis mengikut alam syarak. Najis mengikut alam syarak ialah: yang pertama, benda itu sendiri najis dan tidak boleh disucikan seperti daging babi, darah dan bagai benda suci yang terkena najis dan tidak boleh disucikan. Benda suci yang terkena najis dan yang boleh disucikan. Sumber makanan dan minuman halal. Sumber utama makanan dan minuman manusia adalah dari haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, haiwan boleh dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu A. Haiwan darat, B. Haiwan air. A. Haiwan darat. Semua haiwan darat adalah halal dimakan kecuali: yang pertama, haiwan yang tidak disembelih mengikut hukum syarak. Yang kedua, babi. Yang ketiga, anjing. Yang keempat, haiwan yang berdaring yang digunakan untuk menjangkal dan membunuh, iaitu haiwan-haiwan buas seperti harimau, beruang, gajah seumpamanya. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT, ini kita menghayati, kita belajar ilmu kita seorang kepada manusia, kepada haiwan dan haiwan binatang ini, seorang yang akan disembelih, atau beruang, atau gajah, harimau, atau ilmu kita kepada Allah SWT yang akan seorang kecuali keamanan di haiwan babi, di haiwan anjing, dan bercakapnya tadi tangan 5 ini contohnya bahaya, atau bercakap ilmu kita kepada atau manusia ini adalah haiwan terkena di benda hidup, atau kata nama yang akan di kumpulan haiwan darat, kumpulan haiwan air ini, seorang yang akan di seluruh keluarga bagaian najis. Sucian ini, tagih ini kepada najis, tidak boleh disucikan di najis, terkena atau dia halang dia. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT, ini kita baca ini, sambung ini kepada belajar ini kata kebetulan. Yang keempat, burung yang mempunyai kuku bercakap atau makan menyebar, umpamanya burung helang dan seumpamanya. Yang seterusnya, haiwan-haiwan yang diberitahu oleh Islam membunuhnya seperti tikus, kala, burung helang, lipan dan seumpamanya. Dan seterusnya, haiwan yang dilarang Islam membunuh seperti semut, lebah dan burung belatuk. Haiwan yang dipandang jijik kecil oleh umum seperti kutu, lalat, ulat dan seumpamanya. Yang terakhir, haiwan yang hidup di darat dan di air dua dalam alam seperti katak, buaya dan seumpamanya. B. Haiwan air. Haiwan air ialah haiwan yang oleh hidup secara hakikinya di dalam air sahaja. Ianya adalah halal dan boleh dimakan kecuali yang beracun, memabuk dan membahayakan kesihatan manusia. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan. Semua jenis tumbuhan yang hidup di dalam air dan di darat sama ada melata di bumi atau tidak adalah halal dimakan. Buah, daunnya, batang, akar dan seterusnya, asalkan ia boleh mendatangkan faedah kepada
tumbuh badan dan tidak membahayakan kesihatan. Banyak sekali ayat Al-Quran menerangkan tentang tumbuh-tumbuhannya. Antaranya, yang pertama, firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-An'am ayat 141 yang bermaksud, dialah Allah yang menjadikan untuk kamu tumbuh-tumbuhan yang menjala tanamannya dan tidak menjala, dan mohon-mohon kurma dan tanaman-tanaman yang berlainan bentuk, rupa dan rasanya, dan buah zaitun dan delima yang bersamaan warnanya atau daunnya dan tidak bersamaan rasanya, maka kala dari buahnya setelah ia berbuah. Yang kedua, firman Allah di dalam surah Yasin ayat 33 yang bermaksud, dan dalil yang terang untuk mereka memahami kekuasaan dan kemurahan kami Allah ialah bumi yang mati. Kami hidup dia seperti dia serta kami keluarkan daripadanya keji-kejian, maka daripada biji-bijian untuk mereka makan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dua ayat tersebut menerangkan keharusan memakan jenis-jenis tumbuhan yang tumbuh di muka bumi dan halal dimakan apa sahaja yang disukai, melainkan tumbuh-tumbuhan seperti pokok jadu, gajah dan pokok-pokok yang sejenis dengannya dilarang makan kerana boleh membawa kerosakan pada kesihatan manusia. Air berahan yang menghilangkan akal seperti arak hukumnya haram. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sidang penonton rahmati Allah SWT ni, klik pada share atau follow kami Instagram ini, klik pada like ini, klik pada share atau di pada subscribe di YouTube. Yang ketiga, minuman. Semua air adalah halal minum kecuali yang beracun, memabuk dan membahayakan kesihatan manusia dan bercampur dengan benda-benda najis. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan tenung nazib adalah kotor dari perbuatan syaitan. Maka hendaklah kamu menjauhnya supaya kamu percaya. Di dalam hadis Rasulullah SAW pula menyatakan, minuman apapun kalau banyak ia memabukkan, maka sedikit pun ia adalah haram. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmizi. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT ini, kata belajar ilmu kita kepada Allah SWT yang akan kesimpulan yang akan dibacaan ini. Bacaan ni kebetulan atau ceritakanlah kepada Allah SWT. Yang keempat, menyembelihan. Firman Allah SWT di dalam surah An-An'am ayat 118 yang bermaksud, maka kala dari apa-apa tersebut dengan nama Allah atasnya, jika kamu benar-benar beriman kepadanya. Firman Allah SWT di dalam surah An-An'am ayat 121 pula yang bermaksud, dan janganlah kamu makan dari apa-apa yang tidak disebut nama Allah atas, kerana ia sesuatu kehendakan
Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk membuat baik terhadap sesuatu. Oleh kerana itu juga kamu membunuh membaikkanlah cara membunuhnya apabila kamu menyembelih, maka melelokkanlah cara menyembelihannya serta tajamkanlah pisaunya dan mudahkanlah menyembelihan itu. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan nas-nas di atas, sesuatu menyembelihan hendaklah dilakukan oleh orang Islam yang sempurna akal dan mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sembelihan. Haiwan yang hendak disembelih mestilah haiwan yang halal dimakan. Si haiwan tersebut masih hidup dalam keadaan biasa, hendaklah memutuskan halkum, saluran bernafasan dan marik, saluran makanan dan minuman dan pendarahan. Alat menyembelihan mestilah tajam dan tidak terdiri dari tulang, kuku dan gigi. Alhamdulillah Rabbil kita masyurah ilmu kita kepada Allah SWT ini yang akan maksudnya atas seluas skala atau ilmu kita kepada Allah SWT ini. Saya nak ceritakan sikit kala atau sama di cerita haiwan atau sama Nabi Muhammad SAW dan apa-apanya dan hidup dalam air, halal dimakan buah, seterusnya Allah yang akan difaedah tumbuh-tumbuhan badan yang tidak. Dalam Al-Quran yang hadis ni kepada Rasulullah SAW, berlatuk yang berbunuh seperti lembah atau bulan atau dia lalat, seperti yang haiwan, semua jenis ni ada kala melata bumi, semua akan dikalahkan, kesihatan membahayakan. Sekali lagi dalam Al-Quran kepada tentang ilmu kita kepada Allah SWT. Saya nak cerita sikit kepada haiwan. Percakap ilmu makanan menyebabkanlah atau tikus kepada Allah SWT yang akan ditanam tanaman, menaikkan rasa kala rupa bentuk yang akan dirasanya. Zaitun terima kata-kata kebetulan buahnya setelah atau berwarna-warni atau tamannya kita melainan atau kita Rasulullah SAW hidup di dalam air ini atau seorang diceritakanlah agal kepada tumbuh atau asal kala daunnya atau kita harusnya melancarkanlah mohon tambahkanlah taman ilmu kita kepada najis kepada Rasulullah SAW dan sebaik hati atau ilmu mencuang demi kekakalan ilmu kita kepada Allah SWT. Kita ceritakanlah kami ini darat hidup, buaya, katak atas semuanya sekecuali atau di dalam sahaja ialah halal, membahayakan mabuk atau sekelilingnya membahayakan adalah dihalalkanlah darat sama bumi atau faedah yang akan di badan tidak akan di kesihatan membahayakan. Sekali di dalam Al-Quran menerangkan tentang bunuh gigi atau cerita dalam benda ini melatuk ini atau bedang atau dilarang yang akan dimasukkanlah seperti mana kalau digus, kala burung helang lipat dan sebagainya atau mana dia atau ilmu kita atau haiwan terhana yang akan di haiwan liar, haiwan air, tumbuh-tumbuhan atau tidak akan faedah yang akan di banyak sekali lagi. Menerangkan dia pernah cerita ini kepada menceritakan kamu kurma itu berupa bentuk ini zaitun atau di surah Yasin di dalam Al-Quran dia
di surah Yasin ayat 33 yang bermaksud dan dalil yang terang untuk mereka memahami kekuasaan dan kemurahan kami Allah, ialah kami yang mati, kami kehidupan dia serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripada biji-bijian itu mereka makan. Ilmu kita kepada Rasulullah SAW, dia akan memenuhi sabda kecuali kemudian hukum yang haram kecuali kepada kotor nasi dia kepada Rasulullah SAW-nya minuman apapun kalau banyak ia memabukkan, maka sedikit pun ia adalah haram. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ad-Tirmizi. Apa ceritanya kenakalan atau ilmu dalam manusia dan manusia kesihatan, kerosakan atau dengannya dilarang merosak atau sekali kaja ini makanan dan minuman atau kelaparan dahaga ibadah yang akan di seluruh badan Islam atau diharamkanlah atau berpuasa di syaitan, menjauhi kepada Rasulullah SAW seperti itu, merosakkan tumbuhan arak seperti hilangkanlah kepada beracun, mabuk dan manusia, diharamkanlah yang akan di manusia dalam firman-Nya. Atau Al-Maidah yang berkata menjauhi supaya berjaya atau kita kehancuran atau api dia kehendahan atau atasnya kepada ilmu mengisahkanlah kepada keharusan atau memakan bijian tumbuh-tumbuh atau yang jelaskanlah kesihatan, minum arak hukum yang haram, menghilangkanlah kepada makanan pokok-pokok disukai atau keraskanlah kepada air merahan yang telah dimabukkanlah ilmu kecuali kesihatan, kotoran berpuatan di syaitan, menjauhi kepada Allah SWT yang akan dinasib tenun atau maka berbanyakkan dan membabukkan, diharamkanlah kepada yang akan lain ini nama Allah yang di atas benar-benar atas jangankanlah kamu apa-apa tidak tersebut. Sabda Rasulullah SAW terhadapnya, membunuh jangan atau apa-apa, jangan bunuh diri atau wajiban baik terhadap sesuatu ilmu kita kepada Allah SWT disukai merosakkan adalah kesihatan manusia. Beriman adalah kotor, kamu menjauhi atau sedikit pun dalam sekala seperti mana kala kesihatan atau makmun kala, kerana jatuh gajah ini jenis kala keharusan atau cita-cita kala ilmu kita kepada menghabiri yang atau yang akan telah ditemui atau diceritakanlah yang akan di hadis di riwayat Muslim ini. Membunuhnya apabila kamu menyembelih, maka merolobkanlah cara menyembelihannya serta tajamkanlah pisaunya dan mudahkanlah menyembelihan itu. Atau diceritakanlah kepada Nabi Muhammad SAW atau mengetahui rukun-rukun sembelihan atau hewan dihalalkanlah, sebagaimana kalau hendaklah di saluran nafasan atau marik, pastikanlah ditajam diri tulang yang gigi. Keraskanlah ilmu kita, haruskala bertindak apabila bersyukur kepada tajamkanlah atau hentikan nafasmu atau nas-nas berikut peraturan atau kepotolan yang saat kemajuan kepada ilmu keadaan manusia atau hal hukum atau mutuskan kehendak saluran makanan dan minuman berdarahan atau mestikala alat menyembelihan atau hendakkanlah mestikala sepelihan di rukun syaraka syarak arah kita tajamkanlah
seperti mana kala di Rasulullah SAW, dan sepelihan potong kala rukun-rukun hendaklah oleh orang Islam kepada dihalal kala mesti kala dihidup di saluran nafasan atau ilmu kita kepada Allah SWT. Apabila kamu mudahkanlah menyembelihan atau cara ditajam pisau adalah kaedah mengkalakan ni, menyala kala di tulang atau dihalang kala masih hidup atau haiwan binatang kita kepada hendakkan ketahui rukun-rukun yang bersihkanlah diharapkan menjadi disiplin atau pamil atau cerita kalah kepada ilmu mengketiruan atau maknanya disembelihan. Baik, sebentar saja lagi telah manakala telah masuk waktu solat fardu isyak bagi setuju sebelahan semuja seria sebenarnya buldam waktu solat fardu isyak jam pukul 8.02 malam nanti atau di sembayangnya atau dimandangkanlah atau bacaan ni kepada kehidakan atau menyimpan atau telah melaksanakanlah. Baik, itu syahadat ni insyaAllah pada soalan ini kepada silakan bukakan di soal jawab di langsung di Instagram Mingalam. Pada soal jawab itu kepada masih hidup kepada tanyalah kalam kami kepada terhilang kalam. Baik, soalan yang pertama. Di manakah hidup cara kakinya, bagaimana memakhluk membahayakan manusia, kesihatan dia ialah halal, atau mana dengan bumi kala hasilnya atau dengki faedah yang akan dipatah kala atau diri kala darat sama melata kala daunnya, seterusnya faedah kesihatan demi tatang lain ilmu kita sama dihalalkanlah makanan dan buah kelaparan. Ilmu kita kepada Allah SWT yang akan diseluk ilmu kita oleh meracunkan dibahayakan memalutkanlah manusia itu kepada apa kala. Persoalan seterusnya, bagaimana ni semua jenis seterusnya diasalkan boleh, bagaimana yang akan dibertatanggalan atau merangan atau kamu kita adalah kepada tanaman-tanaman yang tersebut melainkan sebuah syaitan kelima atau warnanya kata-kata betul yang bersamaan atau mohon kalau kamal dan mengajarkanlah buah itu atau seorang yang akan disemakan lagi setelah perbuatan ilmu makankanlah dari buah atau rasakanlah ini menjadikan ampai kala seilmu kala tetapi mengajarkanlah mencala dia tanaman yang akan disebut bahaya bukan kurma atau tamar mohon buah kurma ilmu didalikanlah mereka memahami kekuasaan di bijaksana. Baik, soalan kan terakhir kalam daripada di Instagram live ini. Bagaimana digajakanlah manusia kesihatan diri atau memabukkan atau arah kukunya diharam merosakkan kesihatan, bagaimana dimerolehi atau tumbuhannya sedikit atau yang menggalakkanlah, bagaimana atau membuka menaikkan pada manusia sekitar air ini menahan atau diminum kecuali haiwan dan pokok disukai atau melainkan kepada apa diharuskan atau bijian-bijian atau muka bumi adalah halakalah makanan tersebut makan ayam dan minuman dan kopi. Ilmu kita jenis atau dia makanan dan nasi atau makanan yang burger sedap atau dimakan merosak bukan merosak badan disehatkanlah. Manusia itu minum arak, jangan minum arak. Hukumnya telah dimahalalkan alkohol. Kita mabukkanlah di soalan yang akan menetapkanlah diharuskanlah yang menghancurkanlah kajakala dan perbuatan seperti menghilangkan yang mabuk atau sebagaimana jangan boleh itu kerana atau jangan minum arak telah dihukuman diharapkanlah dilanjutkanlah jenis atau berbuahan ilmu kita kepada Allah SWT.
Baik, insyaAllah kepada ilmu kita telah bersambung itu kepada nantikan itu penonton di IG Live di TV_Muhammadul HD bersiaran langsung di YouTube TV Muhammad. Baik, kita penonton sekian ini kepada pengajar ini, manusia bercampur dan benda itu dalam surah atau diri berbuatan syaitan menjauhi kerana berjaya kepada apapun dan banyak disebut. Abu Dawi berkata, makanan ilmu sesuatu keterahan kepada masuk tidak akan menjadi. Baik, insyaAllah kepada malam ini kepada dalam pengajar menyelesaikan ilmu kita yang lahir kala. Baik, buku yang bertajuk ini Asas Kefahaman Islam di Terbitan Jabatan Agama Islam Sarawak di sembayang bahala kehidupan perbaiki kitab Allah serta jangan salah apa-apa. Kita mengajar rajin-rajin ilmu kita kebetulan kata-kata ditekanlah kata fahami kata Islam kefahaman kebetulan saya faham mengetahui ingat kepada dosa besar Allah habiri keluarga yang sesuami kena ketawa ilmu secara yang akan ditalian. Baik, sebarang jangan ini kepada bolehkah di penonton di laman sesawa ini tvmuhammad.com atau di penonton di bersiaran langsung di YouTube TV Muhammad dan bersiaran langsung di Instagram TV_Muhammad HD. Sejadi penonton video semula ini tak dengan berdana selama 15 minit lagi atau di penonton video di IGTV atau yang luas skala ilmu bertandingan berdana. Kita penonton tandingan semula itu atau di siaran ulangan dia atau mengajarnya semula atau memainkan di hashtag Tazkirah Kitab Muhammad, hashtag Ustaz Muhammad Fadilah, hashtag TV Muhammad dan hashtag Inikah Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr inna izal 'adi wusul innal allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw fil sabr wa tawassaw fil sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala fil Qur'an wa jala'u lana imma hadha qulu ratu rahmah. Allahumma sallina fil azila wa alina fil ma ja'ilina fasukunna iman atahu ya ala alni wal quduha falana faja'ulana wajatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbikal abiyya ma'asamiya allama yasifun. Wassalamu ala wassalim walhamdulillahi rabbil alamin. Wa tabaqallahu ikul inna padaqalu ya bakaya kalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada penonton di TV Muhammad telah bersiaran langsung di situ atau penonton semula ini bersiaran langsung di Tazkirah Kitab Muhammad Lasyidadi pada setiap Isnin hingga Rabu jam 7 malam. Siada ulangannya keesokan harinya Selasa hingga Khamis jam 7 pagi. Kita bersiaran ulangan yang akan mengajar dalam pengajaran Al-Quran yang tadi buku asas kefahami kepada apa kalau esok kajian kepada surah Al-Araf yang akan ditarikanlah. Baik, insyaAllah daripada saya Ustaz Muhammad Fadilah sebagai pengurus ceramah motivasi di TV Muhammad serta penyampai ilmu kita TV Muhammad. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.